Okay, kita sambung balik. Pengurusan inventory. Ada yang dekat tak boleh masuk kan? Okay. So, bila kita nak menguruskan inventory, sebenarnya pengurusan inventory ini merupakan perancangan dan pengawalan inventory untuk memenuhi persaingan dalam organisasi. Apa maksud persaingan dalam organisasi? Okey, bila kita berniaga, ada tak peniaga lain yang berniaga sama macam kita? Ada tak? Ada. Jadi kita dalam industri yang sama macam kita, kita bersaing. Betul tak? Kita bersaing. Okey. Ada lagi yang baru masuk. Masuk cepat masuk. Contohnya perniagaan A dengan perniagaan B. Okey, perniagaan A dengan perniagaan B. Okey, dia bersaing tu maksudnya dia buddy lah. Okay, dia buddy. Dia bersaing. Contohnya bersaing nak mengembangkan barang, bersaing nak menentukan harga, betul tak? Okey. So, bila kita cakap menguruskan inventory kita, kita lebih ke depan berbanding kita punya rival, kita punya pesaing kita, perniagaan yang sama macam kita. Kan? Sebabnya kita boleh merancang berapa banyak inventory kita. Ada lagi ke yang masuk? 15 dah ni. Okey. Pengurusan inventory yang berkesan adalah penting dalam merealisasikan potensi syarikat dalam memenuhi rantaian bekalan. Dalam when we talking about logistik ni pula, kita tak boleh lari daripada rantaian bekalan. Maksudnya berapa cepat kita boleh memenuhi rantaian bekalan kita, bekalan barang kita. Rantaian bekalan ni maksudnya daripada origin punya bahan tu sehinggalah bahan tu menjadi produk dan produk tu diguna oleh pelanggan. Kita tak nak situasi di mana kita buat promosi. Bila pelanggan nak beli, pelanggan pergi cari dekat kedai tak ada. Main lagi promosi. Betul tak? Bila nak pergi cari barang, tak ada. So apa pelanggan akan buat? Pelanggan akan buat apa? Pelanggan akan beralih kepada produk yang sama dikeluarkan oleh syarikat lain. So rugi tak perniagaan kita? Dia akan merugikan kita lah apabila kita tak boleh memenuhi rantaian bekalan. Kan? Tersekat contohnya, tersekat dekat pemborong ke, tersekat dekat peruncit ke, tersekat dekat mana-mana bahagian dalam rantaian bekalan tu, customer tak dapat akses kepada produk kita. Customer akan lari, lari kepada produk yang lebih kurang sama fungsi dia. Kan? So, bila kita berniaga ni macam itulah. Kita kena kita bersaing sesama perniagaan bersaing dalam industri yang sama. Okay. That's why memang sangat penting kita menguruskan inventory kita. Pengurusan inventory juga memerlukan maklumat tentang permintaan yang dijangkakan. Apa maksud permintaan yang dijangkakan? Demand tadilah, demand terhadap produk tadi tu kita mesti dah nak boleh fokus dah. Kita mesti dah boleh jangka dah. Kalau kita buat promosi kau-kau punya promosi, kita akan jangkakan produk itu akan katakan sold out. Okay. Dalam masa sebulan berapa banyak kita kena keluarkan. So kita kena jangkakan. Kita kena jangkakan amount di tangan. Dalam simpanan kita nak kena ada berapa. Kita juga nak kena jangkakan berapa banyak kita nak pesan, nak order daripada pembekal. Bagi setiap item yang diedarkan ke semua lokasi. Kawalan inventory perlulah terdiri daripada semua aktiviti dan prosedur yang digunakan untuk memastikan jumlah yang tepat bagi setiap item yang ada jumlah. Maksudnya quantity. Mesti tepat jumlah dia. Sebab apa tadi? Sebab kita kata we don't want to keep too much
stok yang menyebabkan kita rugi. Kita juga tak nak menyimpan stok yang terlalu kurang sehingga kan kita tak dapat nak memenuhi keperluan dalam kilang kita. Dia produk bilang nak produce barang ni, tiba-tiba bahan tak cukup. So kilang tu jadi tergendala. So kita tak nak situasi macam tu. So very critical that kita rancangkan dengan betul, dengan baik. Okay. Dah habis dah dekat definisi. Definisi dah habis dah. Okay, so dalam definisi tadi saya terangkan maksud inventory, maksud kawalan inventory dan juga apa dia pengurusan inventory. Boleh ya? Puan, Ya, saya nak ke tanah mentah. silakan. Okey Puan, terima kasih. Tak masalah, kita dah boleh bawa handphone. Kalau bawa handphone lah. Kalau bawa No, laptop susah juga. laptop. Ni saya record kelas ni. Okey, boleh kita teruskan. Kita pergi kepada jenis-jenis inventory. Saya pergi ni dulu lah Mari kita tengok video ni je. Kita tengok video. I'm not sure sama ada dia boleh dengar ke tak suara. Boleh dengar tak suara dia? Boleh. Boleh. Dia kata apa? A raw material tu maksudnya bahan mentah. Is a material that is a substance that we get directly from the nature. Maksudnya maksud bahan mentah ialah kita dapat bahan mentah tu daripada nature. Nature maksudnya apa? Daripada Bahan semula jadi. Semula jadi. Ya. Example dia bagi apa? Tengok example dia. Marble, cotton, ni kapas. Kan kalau kita buat kain, kita kena ada ni cotton, kita ada oil, kita ada sheep wool, kita ada wood. Okay. So kat sini dia pecahkan kepada 3 grup untuk raw material ni. Animal based raw material, vegetable based material, ini daripada pokok lah ni. Mineral based materials. Okay. Daripada mineral. Okay. That one is material. Proses material tu maksudnya material yang telah pun diproses lah, yang telah dibuat untuk akan digunakan untuk menghasilkan another product. Okay. Iaitu we can transform raw materials into different types of material which we can use to make products. So bahan mentah, jadi bahan mentah ialah daripada sumber semula jadi. Bahan mentah itu kita boleh tukar dia menjadi processed materials. Bahan mentah tadi bila dah diproses dia akan jadi processed material. Contoh ni apa ni? Papan kan? So papan ni dia punya raw material dia apa? Bahan mentah dia apa? Bahan mentah dia tadi wood, apa tu? Kayu. Betul tak? Kayu kan? Okay. So bila dia dalam keadaan macam ni, dia dah jadi processed material. We can transform raw materials into different types of materials which we then use to make products. So bila kita nak buat produk, kita guna bahan inilah, material ni lah kita panggil. Okay. Paper, wooden planks, plastic, metal and glass are all examples of raw processed material. Okay. Seterusnya.
Finished product apa? Finished product is an object made by human being to apa? To satisfy a need or to improve his or her quality of life. So finished product inilah yang akan digunakan oleh, kita panggil, end consumer. End consumer maksudnya pengguna terakhir, pengguna akhir. Macam kita ni lah. Kita membeli finished products. Produk siap. Kenapa kita beli? Untuk kegunaan kita, untuk nak fulfill our keperluan kita. Okay. So a finished product is an object made by a human being to satisfy or a need or to improve his or her quality of life. For some examples of finished products are any apa? Buku, kerusi, meja, laptop, baju, jam. Itu semua ialah finished product. Siapa yang guna finished product tu? Pengguna akhir. Okay. Finished products. To make a finished product, we follow this process. We extract raw materials from nature. We transform the materials into processed material. Okay, untuk nak membuat finished product, kita mesti extract raw material daripada nature. Kita kemudian tukarkan raw material itu menjadi processed material. Kita guna processed materials untuk buat produk. Faham? Contoh dia bagi. Nak buat produk, finished product ni, seperti meja, almari, kerusi, semua ni, perabot-perabot ni ialah kita panggil finished product. Nak hasilkan finished product ini, dia ada proses dia. Okay. Proses material tadi ditukar menjadi finished product. Proses material tadi ambil daripada mana? Ambil daripada raw material. Boleh faham? Dah. Okay. So, apa dia bahan mentah? Bahan mentah ialah bahan mentah adalah bahan yang dibeli dari pembekal luar tetapi masih belum melalui sebarang proses transformasi dalam organisasi. Boleh faham? Kemudian, barang separa siap pula ialah kita dah masuk dah bahan mentah tu. Okay. Bahan mentah tu masuk dalam kilang kita. Dia duduk di tengah-tengah. Work in progress. Maksudnya dia tak siap sepenuhnya lagi. Okay. Contohnya kalau misalnya meja tadi kan. Meja tadi tu dah dipasang dah. Cuma belum contohnya belum dicat lagi. Belum diletak varnish lagi. Belum dikemaskan lagi. So dia jadi separa siap. Okay. Duduk tengah-tengah proses. Tak siap lagi. Okay. Komponen atau bahan mentah yang telah ditransformasi tapi masih belum menjadi barang siap. Itu barang separa siap. Work in progress kita panggil. Yang ketiga ialah finished product. Okay, finished product itu pula ialah stok keluaran terakhir yang boleh dijual atau menanti pengedaran untuk memenuhi permintaan pengguna. Boleh faham? Okay. Selain daripada bahan mentah, bahan separa siap, bahan siap, kita juga ada kita panggil bahan penyelenggaraan. Bahan penyelenggaraan ni apa? Dipanggil apa? MRO. MRO ni apa? Barang-barang yang digunakan untuk memastikan proses-proses lain tu berjalan lancar. Contohnya, kalau kita ada mesin, kita nak pastikan mesin kita tu tidak rosak, kita ada spare part dia, kita ada apa tu alat-alat untuk penyelenggaraan dia. Boleh faham tak? Okay. Selain daripada bahan mentah, bahan separa siap dengan barang siap tadi, produk siap tadi, kita ada juga bahan penyelenggaraan. Okay.
barang-barang untuk repair. Okey, untuk repair. MRO. M apa benda lah saya. English. Dalam English. MRO. Media. Kalau dia istilah tu datang, saya bagi tahu balik. Right. Next is, so kenapa inventory ni penting? Inventory, okey, sangat penting. Okey, memastikan inventory berada pada tahap yang optimum. Optimum tu maksudnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Kenapa tak nak terlalu banyak ataupun terlalu kurang? Kalau banyak tak boleh ya simpan stok banyak. Apa jadi bila kita simpan stok banyak? Tadi saya cerita Ayat. takut expired. Lepas tu bila nak simpan tu kita kena gunakan ruang. Bila kena gunakan ruang tu kita tak boleh guna untuk benda lain. Kita kena ada, contohnya kita kena ada store yang besar, kita kena ada gudang yang besar kan. Store dan gudang tu kita perlu bayar. Okey. Lagi? Kenapa kita tak nak simpan terlalu banyak dan terlalu kurang? Okey, kalau boleh kita nak simpan cukup-cukup untuk permintaan yang kita nak jual. Kita tak nak pegang lama-lama stok kita. Okey. Pagi ni masuk, petang dah habis. Pagi masuk, petang dah habis. Itu lagi bagus. Kan? Okay. Aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan. Ya. Jadi, kita tak nak macam ni. Kita tak nak buat open, kilang. Kita kena tutup. Contohnya kita keluarkan banyak. Okey. Kita pun stop kilang kita. Baru kita jual. Apa dia tak kita? Ada tak kilang dia macam tu? Dia produce, katakan bulan ni dia produce, dia tak jual, dia produce sahaja. Dan depan baru dia jual. Ada ke kita? Tak ada. Realitinya ialah kita buat serentak. Kita buat aktiviti penjualan, kita buat aktiviti pengeluaran. Okey. Kita buat serentak. Kita proses semuanya berlaku serentak. Memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan. So kita kena sentiasa standby supaya apabila barang tersebut diperlukan dalam bahagian permintaan, bila kita punya pelanggan kita nakkan barang tu tersedia, boleh dapat pada bila-bila masa. Mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventory. That's why kita nak kena ada inventory yang cukup. Contohnya jika kita ada terlalu banyak inventory, kita risau barang tersebut expired ataupun bahan tersebut bila kita tidak disusun dengan baik, dia akan jadi rosak. Bila rosak, barang tersebut tak boleh nak memenuhi permintaan. Okay. Kita juga nak mengelakkan daripada berlakunya kecurian inventory, hilang-hilang. That's why pentingnya kita menguruskan inventory dan meminimumkan kos pemegangan inventory. Macam saya cakap tadi, bila kita pegang inventory terlalu besar, terlalu banyak, ia menjadi kerugian kepada syarikat. Okay. Boleh saya teruskan? Klasifikasi inventory. Ada berapa jenis inventory? Bila kita inventory tadi tu, jenis-jenis dia tu kita nak tengok dia duduk dalam kumpulan yang macam mana. Okey. Klasifikasi inventory ni kita ada stok kitaran, stok dalam transit, stok keselamatan, stok spekulatif, stok bermusim, stok mati. Apa benda tu? Okey, tu ada 6 kita nak tengok Kita tengok satu-satu. Stok kitaran ni bermaksud jumlah stok yang kita perlu ada berdasarkan kepada berapa permintaan, jangkaan permintaan kita. Contohnya katakan pada bulan tersebut kita jangkakan 10,000 stok kita. Okey. So itu kita panggil stok kita. Kita tak ada 10,000 tu kita namakan sebagai stok kitaran, iaitu sebanyak mana permintaan yang kita ada terhadap produk tu. So it is a type of inventory accumulated due to ordering in lot size to avoid carrying the cost of inventory. Okay,
In other words, it is the inventory to balance the carrying cost and holding cost for optimizing the inventory ordering cost as suggested by economic order quantity. So dia macam ni. Stok dalam bisnes kita, okay, dia ada dua kos yang terlibat dengan stok ni. Satunya kos kita pegang stok, kita panggil holding cost. Yang kedua apa? Yang kedua ialah kita panggil ordering cost. Ada dua. Apa dia? Lagi sekali ulang. Ada dua. Apa dia? Ada ordering cost dan satu lagi holding cost. Apa dia kelas? Ordering cost. Ordering cost. Satu lagi holding. Ordering cost. Ordering cost and holding cost. Ordering cost tu ialah, of course, apabila kita nak membuat pesanan dengan pengedar ataupun pengeluar kita, pengeluar pula, pembekal kita nak suruh pembekal hantar barangan kepada kita kan. Semasa nak order tu dia ada kos yang terlibat. Okay. Satunya kos, berapa banyak kita kena bayar untuk item yang kita order tu. Contohnya kita order 10,000 unit stok kita. Kita kena bayar untuk 10,000 unit. Betul tak? Kita juga kena bayar kos-kos lain yang terlibat dengan dia. Contohnya kos pengangkutan. Kalau kita order barang kita daripada China, kita kena bayar cukai. Kita kena kira semua kos-kos yang terlibat nak membawa masuk stok tersebut ke dalam perniagaan kita. Kita kena kira nak bayar kontainer berapa, nak kena bayar lori untuk bawa masuk barang tu ke tempat kita macam mana, daripada kapal nak masuk dekat kilang kita macam mana. So kita panggil ordering cost. Yeah. Another one is holding cost. Holding cost tu apa? Holding cost apa? Pegangan. Kos bila kita nak pegang barang. Bayangkan apabila barang tu kita order. Kita dah order ni sejumlah 10,000 katakan, kuantiti dia. So kita dah kena kira dah. Barang ni nanti sampai nak letak kat mana? Barang ni nanti sampai muat tak gudang kita? Kita nak simpan dia dekat mana? Okay. And then berapa lama kita pegang tu dia akan menjadi kos kepada kita. Kita tak nak memegang stok tu terlalu lama. So kalau boleh kita terus barang tersebut diminta oleh bahagian kilang untuk kita proses dia. Boleh faham dah? Boleh faham? Boleh. So stok Boleh. kitaran ni ialah kuantiti stok yang kita dah kira dah. Okay. Kalau kita kata 10,000 tu kita cakap memang 10,000 ialah kos yang paling minimum sekali holding dengan ordering cost dia. So kita panggil economic order quantity. So bila kita order 10,000 tu, inilah yang paling jimat sekali. Kita meminimumkan holding cost dan juga meminimumkan ordering cost. So kita kena kira tu, dia memang kalau betul-betul you pergi dekat bahagian purchasing, dekat bahagian gudang ni, memang you main dengan quantity. Maknanya bila you tersilap, you akan ada sejumlah stok yang terlalu banyak yang you tak boleh nak handle, dan stok itu bila tidak boleh nak disusun dengan betul, nanti dia akan jadi rosak. Bila rosak akan rugi. So stok kitaran ni ialah cukup-cukup stok untuk nak memenuhi permintaan terhadap produk tersebut. Boleh ya? Second one is stok dalam transit. Apa dia stok dalam transit? Dalam keadaan yang normal, a business transport raw materials, work in progress punya material, finished product dan sebagainya from one side to other for various purposes like sales, purchasing, further processing, etc. Due to long distances, the inventory stays on the way for days, weeks, and even months depending on distances. These are called inventory or goods in transit. Goods in transit may consist of any type of basic inventories. So tak kira lah stok yang mana-mana tadi tu, whether it is bahan mentah ke, raw material ke,
Dah raw material sama lah. Sama ada dia produk siap ke, produk supplier siap ke. Jika dia tu stok sampai kat tempat dia lagi, so kita panggil stock in transit. Duduk dalam perjalanan lagi. Contohnya, stok kita ada dekat atas laut, duduk dekat atas kapal lagi. So kita panggil stock in transit. Contohnya stok tu duduk atas lori lagi. On the way. Stok di dalam transit tu maksudnya stok on the way. Boleh faham? Senang kan? Boleh. Tak kira lah dia daripada mana ke mana. Boleh. Daripada mana ke mana. Sama ada dia je finish product ke, work in progress ke. So dia tu on the way lagi, tak sampai lagi. So kita panggil stock in transit. Another one is stock keselamatan. Stock keselamatan ni ialah buffer stock. Buffer inventory is the inventory kept or purchased for the purpose of meeting future uncertainties. Macam ni. Kita ada stok kitaran. Stok kitaran ni memang kita dah jangka dah. Kita punya normal punya demand katakan 10,000. Okay. So kita simpan 10,000. For safety of apa? Safety of kerugian lah maksudnya. Untuk keselamatan ni kita simpan buffer stock. Buffer stock ni kita nak mengelak daripada berlakunya contohnya macam contoh ada barang yang in transit ni tadi lah. In transit ni lambat sampai. Sebelum lambat sampai kita ada buffer stock. Buffer stock tu a level of stock yang kita simpan sedikit untuk nak memenuhi apa-apa kebarangkalian yang menyebabkan stok kita tidak cukup. Contoh kalau kita ada stok kitaran 10,000, kita simpan 12,000. So 2,000 itu ialah buffer stock ataupun safety stock. Boleh faham tak? Buffer stock, also known as safety stock, it is the amount of inventory besides the current inventory requirement. The benefits is smooth business flow and customer satisfaction, and disadvantage is the carrying cost of inventory. Cuma ada sedikit kelemahan dia ialah bila kita ada buffer stock ni, kita kena ada holding cost lah. Kan carrying cost tu, cost untuk pegangan dia tu kena ada. Tapi kenapa kita nak simpan buffer stock? Kenapa nak ada safety stock ni? Sebabnya kita nak mengelakkan daripada kekurangan stok in case ada kebarangkalian yang macam barang yang dalam transit tadi tak sempat sampai pada masanya, berlaku kecelakaan ke macam tu kan. So kita still ada buffer stock kalau stok kitaran kita dah habis. Boleh faham? Okay. Yang lain ialah stok spekulatif. Stok spekulatif ni macam ni. Merujuk kepada stok yang disimpan bagi memenuhi keperluan masa hadapan, bukan untuk permintaan semasa. Kita panggil spec inventory. Speculate. Speculate ni apa? Spekulasi. Pernah dengar perkataan spekulasi? Pernah dengar tak perkataan spekulasi? Tak ingat. Tak ingat? Pernah dengar? Pernah dengar, tak ingat. Spekulasi. Spekulasi tu apa? Contohnya ginilah. Apa tu? Dia buat spekulasi. Dia buat spekulasi berdasarkan maklumat-maklumat gini-gini. Spekulasi menyatakan bahawasanya akan berlaku apa-apa. So kita dapat berita tu, kita pun simpan stok berlebihan. Boleh faham? Berlaku apa-apa tu berlaku apa? Baca ayat seterusnya. Spek inventory secara umumnya dilihat sebagai lebih menjimatkan. Macam ni lah. Kita menjangkakan permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Okey? Bukan sekarang, pada masa hadapan. Jadi tahun depan, awal tahun depan akan berlaku ke apa? Sesuatu akan berlaku. Jadi sekarang kita dah beli dah.
barang tu. Kita simpan dulu. Kita bukan untuk memenuhi permintaan semasa. Barang ni kita simpan dulu sebabnya nanti, later nanti barang ni akan diperlukan. Nanti apa berlaku bila terlalu banyak permintaan, barang akan jadi mahal. Harga barang akan jadi tinggi, betul tak? So, kalau kita beli sekarang tak mahal lagi. Tapi nanti kita akan jual pada harga yang tinggi. Betul tak? Apa untungnya? Apa untung dia? Betul, boleh jual mahal. Ya, Beli murah. kita akan dapat keuntungan yang lebih. Betul tak? Itu spekulatif stok. Kita speculate. Okay? Berdasarkan maklumat-maklumat yang kita terima lah. Contohnya. That's why bila kita buat bisnes ni, kita tak boleh tengok semasa je. Kita kena tengok jauh ke depan. Kita kena jangkakan. Berdasarkan maklumat-maklumat ni, contohnya dekat China tengah berperang. Contohnya. Ataupun keadaan politik dia kucak-kacir. Kita berjangkakan ni mesti perang ni. Jadi apabila China berperang, China berhara. China ni dia pengeluar. Betul tak? Banyak bahan-bahan dalam dunia ni dikeluarkan dekat sana. Sebab dia punya industri dia hilang dia apa semua kan. Macam yang ni lah. What happened masa mula-mula 2019 tu. Wuhan kena COVID kan. China kan ditutup semua kilang ni. Betul tak? So bekalan barangan jadi terputus. Kena ada kita kena ni speculate lah. So kita simpan stok sekarang. So kita boleh beli pada harga yang murah. Later bila permintaan tinggi nanti harga akan jadi inilah permintaan melebihi daripada penawaran nanti harga akan jadi mahal kan. Itu untung dia. Itu stok spekulatif. Yang kelima ialah stok bermusim. Stok bermusim, stok barang yang diperlukan secara bermusim bergantung kepada jenis produk. Jadi adalah penting untuk memastikan tahap stok yang bermusim ini dikekalkan pada tahap yang tinggi bagi memenuhi permintaan pada musim tertentu. Musim hujan. Apa yang diperlukan pada musim hujan? Macam itulah. Musim orang masuk sekolah. Musim awal tahun buka sekolah. So apa barangan yang perlu kita kekalkan stok dia? That one kita panggil stok bermusim. Dah habis musim tu, barang tersebut dah kurang dah permintaan dia, kan? Boleh faham stok bermusim? Senang je kan? And the last one is dead stock, stok mati. Stok mati ni maksudnya merujuk kepada stok yang telah lama tidak bergerak dan duduk di dalam gudang bagi tempoh yang terlalu lama. Kita panggil, maksudnya mungkin permintaan terhadap barang tu dah tak ada. Tapi kita ada lagi barang tu dalam inventory kita, dalam gudang kita. So we call it stock, dead stock. Stok mati. Kalau orang main bundle dia tahu ni. Dia sebut ni dead stock. Dead stock tu maksudnya apa? Pengeluaran dia dah tak dikeluarkan lagi. Okay. Stok tu memang dah lama dah tak ada. Kalau you ada kalau main bundle, dead stock ni dia mahal lah. This is dead stock. Maksudnya tidak ada dah barang seperti ini. Tapi dalam logistik, dead stock ni kita merujuk kepada stok yang telah lama tidak bergerak, duduk dalam kita punya gudang tu terlalu lama tak keluar-keluar dia. Okay. So dead stock ni biasanya menyebabkan kerugian lah bagi kita. So apa yang kita akan buat ialah perasan tak ada pengeluar dia buat apa? Jualan penghabisan stok. Betul tak? Jualan penghabisan stok. So dia nak clear lah gudang dia. Baik letak benda lain kan. Boleh kelas? So kita ulang balik. Kita ada berapa jenis klasifikasi inventory? Ada 6. Apa dia 6? Dead stock, seasonal stock, stok bermusim, speculative stock. Okey, kita ada apa? Nah, 3 tadi apa? Stok kitaran, stok dalam transit dan stok keselamatan. Okey, boleh? So, klasifikasi inventory ada 6
Manakala jenis-jenis inventory pula kita ada berapa? Kita buka kat depan sekali. Jenis-jenis inventory, bahan mentah, produk, work in process, ada 4 ya. So, yang itu saja yang kita belajar. Mari duduk depan, slide depan. Depan sekali. Okay. So, kita ada 4 jenis inventory, bahan mentah, bahan separuh siap, barang siap dan MRO, maintenance, repair and operating, MRO. Barang penyelenggaraan, barang pembaikian, repair. Okay. Klasifikasi inventory kita ada stok kitaran, stok dalam transit, stok keselamatan, stok spekulatif, stok bermusim, satu lagi apa? Dead stock. Kat sini ada satu lagi F, dead stock. Boleh kelas? Boleh. So kita belajar apa hari ni? Kita belajar pasal inventory. Apa dia inventory? Tak ingat tak? Definisi inventory ialah apa? Penyimpanan stok. Ya, inventory itu merujuk kepada stok lah. Okey, stok. Iaitu inventory lah barang yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa hadapan. Itulah inventory. Kemudian kita tengok jenis-jenis inventory ada 4. Klasifikasi inventory ada 6. Boleh? Boleh. Do you have any questions? Ada soalan? Tak ada. Senang je kan topik ni? Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti kat sini lah. Ya? Nanti kita jumpa next class. Baca dulu bahagian inventory ni. Nanti saya akan buat a little bit of quiz. Kita akan buat quiz dulu sebelum kita bergerak ke pergudangan. Boleh? Boleh, Pak. Okey. So Boleh. untuk tu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Mana ni?